وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد. Tajuk yang diberikan untuk Ustaz baca pada pertama ialah berkenaan dengan dakwah Islamiah. Baik, ta'rif dakwah. Istilah. Dari segi istilah dia, mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan dan kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Mengajak manusia dalam kurungan itu dengan cara bijaksana. Penting mengajak manusia dengan cara yang bijaksana ataupun dibagi hikmah. Ke mana? Mengajak ke mana? Mengajak ke jalan yang benar. Itulah Islam. Sesuai dengan perintah Allah, maknanya Islam. Tidak ada jalan yang benar kecuali Islam. Qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhanmu. Itulah Islam. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang nak beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak kufur, kufurlah. Kerana iman tidak boleh dipaksa. Iman tidak boleh dipaksa supaya dia beriman. Kerana iman itu adalah nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Iman itu ialah nur, cahaya yang Allah cetuskan dalam hati. Dia bukan boleh paksa. Kena beriman. Kalau tak beriman, kita tembak. Tak boleh, tak boleh paksa. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Maka walaupun tidak ada paksaan, bagaimana kita mencari jalan supaya orang yang kita ajak itu menerima Islam? Itulah yang dipanggil hikmah, bijaksana, untuk kemaslahatan dan kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita ajak orang supaya bersama dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima Islam. Kerana Islam saja yang boleh selamat. Aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Keselamatan yang kita nak bagi kepada, nak ajak bersama dengan kita menuju kepada jalan keselamatan itu adalah suatu maslahat yang paling besar. Suatu maslahat. Apa maslahat? Al-maslahah ialah kebaikan. Maslahat lawannya mafsadah. Maslahah baik, mafsadah rosak. Kita nak ajak orang supaya bersama dengan kita mencari jalan yang paling selamat bersama dengan Islam, supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka at-tariqu ataupun al-wasilah allati na'khudhuha hiya tariqul hidayah. Jalan hidayah, jalan untuk menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan hikmah, dengan penuh hikmah, bijaksana. Itu ta'rif. Kita kena faham ta'rif, faham makna dakwah. Dakwah dari segi istilah. Kalau kita kata saya orang dakwah, saya ni orang dakwah. Kalau dulu, satu ketika dulu, bila saya sebut orang dakwah, setengah pihak dia faham kalau dakwah ni pakai sorban, pakai jubah, ada tasbih. Orang perempuan pakai tudung, ni orang dakwah. Pasal apa yang orang faham gitu? Sebab perkataan dakwah itu lahir daripada orang yang begitu.
Orang yang pakai macam tu dia sebut dakwah lalu. Ni dakwah Islam, dakwah nak ajak tuan-tuan. Tetapi dakwah itu lebih besar, lebih luas daripada itu lagi. Sebab dakwah bukan perkara luaran, bukan perkara yang berbentuk zahir saja. Dia adalah zahir dan batin. Kerana Islam itu bukan hanya zahir, tapi Islam itu juga batin. Suatu ketika dulu bila sebut dakwah, orang nampak orang dakwah pakai kepiak ataupun pakai jubah hijau. Tahun 70-an, 80-an. Mungkin ada lagi yang tidak ada. Ada yang masih tidak ada pada masa itu. Itu perkembangan sedikit kita nampak makna dakwah. Tapi sekarang ni bila kita tengok ta'arif ini, kita tahu dakwah itu adalah suatu kerja mulia. Kerana kerja dia ialah mengajak orang lain supaya beriman kepada Allah, beramal dengan Islam, kerana itu saja jalan yang selamat. Apa hukum dakwah? Ma hukmu ad-da'wah ila Allah? Ada dua pendapat sini. Pendapat yang pertama, fardu kifayah. Pendapat yang kedua, fardu ain. Apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah maknanya kalau ada pihak yang buat, pihak yang lain tidak payah. Ada satu pihak buat, maka tanggungjawab pihak yang satu lagi akan terangkat. Fardu kifayah cukup dengan sebahagian saja yang buat, sebahagian lain terlepas daripada tanggungjawab bebanan dosa tidak melakukan dakwah. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan fardu ain, maknanya semua manusia yang beriman pada Allah Ta'ala dia bertanggungjawab berdakwah. Baik, kita tengok pendapat yang pertama. Fardu kifayah ini dikata dalam kurungan apabila telah ada pemerintahan Islam. Apabila telah ada pemerintahan Islam. La ni ada ke tak ada? Pemerintahan Islam ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, tidak ada. Bilakah berakhirnya khilafah Islamiyah? 1924 berakhirnya pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah Uthmaniyah. 1924 Turki, kerajaan Islam Turki. Apabila Turki jatuh, maka tidak ada lagi khilafah Uthmaniyah, khilafah Islamiyah. Maka tugas pemerintah yang selama ini fardu ain untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar menjadi fardu kifayah. Tugas pemerintah amar ma'ruf nahi munkar. Apabila pemerintahan Islam tidak ada, maka kewajipan umat Islam untuk melaksanakan yang gugur setelah dilakukan oleh pemerintah tak ada lagi. Sebab pemerintah tak buat. Kalau pemerintah buat, laksanakan, pemerintah ada, pemerintah Islam, maka rakyat fardu kifayah itu telah terangkat, maka rakyat tak dosa. Sebab kerajaan buat, tanggungjawabnya tanggungjawab kerajaan Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang berlaku apabila tidak ada sebuah kerajaan Islam, tidak terlaksana amar ma'ruf nahi munkar, maka tanggungjawab itu adalah tanggungjawab orang Islam. Kena ada waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh membuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang percaya. Surah Al-Imran ayat berapa?
Abdullah ayat surah Ali Imran ayat surah apa? Ali Imran, ya kan? Juzuk yang keempat. Buka surat juzuk 4, juzuk buka surat 2 klik sana. Ayat tak tahu. Kalau tempat saja ayat tak tahu, tak ingat. Baik, wal takun, kena ada. Andalah ada di kalangan kamu, minkum. Min ditab'id. Min itu maknanya sebahagian. Dia kata min sebahagian. Andalah ada di antara itu dalam banyak-banyak tu kena ada sebahagian puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan. Maknanya fardu kifayah. Fardu kifayah tu diambil daripada minkum, di antara kamu. Tak semua. Tak semua. Ya'muruna bil ma'ruf, yad'una ila al-khair, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang buat jahat. Wal takum minkum ummatun, satu umat, satu golongan. Yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang berjaya. Jadi kita ni nak jadi orang berjaya, maka kita kena masukkan diri kita ke dalam orang yang melaksanakan fardu kifayah. Kalau tidak, pakat dosa habis semua. Kalau tidak, pakat berdosa habis semua. Kan? Dalam konteks IPG, Institut Pendidikan Guru, maka mesti ada suatu golongan taifah ummah yang menjalankan dakwah. Kalau tidak, maka satu IPG tanggunglah dosa. Jadi kita ni ambil tanggungjawab fardu kifayah tu. Tanggungjawab fardu kifayah tu kita ambil.